Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti anda kenal, saya Muhammad Rizal bin Ahmad, pensyarah program Diploma Teknologi Maklumat dari Kolej Vocational Ipoh bagi kursus DKB 2343 Server Installation and Configuration dan DKB 4313 Administering Server. Kelas hari ini adalah berkenaan pemasangan Active Directory, DNS dan DHCP untuk domain controller Windows Server 2012. Kita lihat objektif pelajaran hari ini. Di hujung kelas hari ini, anda akan dapat melakukan pemasangan Active Directory, DNS dan DHCP pada Windows Server 2012. Jadi pada hari ini, kita akan melakukan sesuatu dengan komputer Windows Server 2012 kita. Semasa anda install Windows Server 2012 untuk pertama kalinya, anda telah memasang sistem operasi tersebut. Pada dasarnya, ia hanyalah sebuah komputer biasa saja. Ia tidak mempunyai kefungsian yang lebih daripada komputer Windows 10 biasa kita. Servis-servis bagi server ini tidak dipasang dan dihidupkan secara default. Anda mesti melakukan sendiri pemasangan servis-servis itu. Jadi, jika anda ingin menyediakan Active Directory server, anda harus memasang servis tersebut. Jika anda mahu memasang dan menyediakan pelayan DNS, anda harus memasang servis tersebut juga. Begitu juga jika anda ingin memasang DHCP server, anda mesti melakukan sendiri pemasangan servis DHCP tersebut. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan memasang servis-servis ini ke dalam Windows Server 2012 kita. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita ulang kaji sedikit. Apakah itu Active Directory, DNS dan DHCP? Active Directory adalah servis keselamatan. Ia merupakan servis yang membolehkan kita mencipta user, group dan juga organizational unit atau OU. Jadi pada dasarnya Active Directory adalah merupakan tempat yang mana kita mencipta user dan seterusnya memberi mereka kebenaran untuk menggunakan sumber di dalam rangkaian. Contohnya menggunakan network printer ataupun memberi mereka akses untuk mencapai sesuatu file atau folder di dalam rangkaian kita ataupun untuk kita menyekat akses mereka. DNS pula adalah merupakan perkhidmatan atau servis Domain Name System. Servis inilah yang memetakan alamat IP ke nama domain. Jadi jika anda cuba masuk ke komputer bernama server, DNS inilah yang mengubah server menjadi 192.168.1.3 supaya komputer anda benar-benar dapat mengaksesnya. DHCP pula adalah merupakan servis yang memberikan alamat IP secara dinamik. Dengan menggunakan servis ini, ia akan menjimatkan banyak masa untuk penetapan alamat IP bagi berpuluh-puluh ataupun mungkin beratus-ratus komputer yang menyambung ke server kita. Sebelum kita menjalankan amali hari ini, kita lihat dahulu gambaran apa yang akan kita laksanakan. Segitiga kecil di dalam slide ini adalah gambaran domain. Nama domain kita adalah kvipoh.com. Okey, dalam kita mencipta domain, perkara yang kita perlukan adalah satu domain controller atau singkatannya DC. Okey, untuk membuat domain controller pada hari ini, kita mempunyai Windows Server 2012 dan kita perlu memasang Active Directory ke dalam server kita itu. Untuk membolehkan Active Directory berfungsi, kita juga memerlukan DNS. Dan untuk memudahkan kerja kita, kita pasangkan juga servis DHCP. Semua ini merupakan perkhidmatan ataupun servis server yang berbeza. Sangat penting untuk anda faham bahawa Active Directory, DNS dan DHCP ini adalah merupakan servis server yang sepenuhnya terpisah. Dan servis-servis ini boleh dipasang pada server fizikal tersendiri. Maksudnya Active Directory dipasang pada server A, DNS dipasang pada server B, DHCP dipasang pada server C. Jika organisasi anda mempunyai rangkaian yang cukup besar, maka organisasi anda boleh mempunyai sebuah komputer untuk Active Directory, sebuah komputer server untuk DNS dan sebuah komputer server untuk DHCP. Baiklah, jika organisasi anda adalah kecil, yang mana organisasi anda terdiri daripada sebuah laptop atau dua buah komputer, ya. Jadi organisasi anda tidak semestinya mempunyai Active Directory, DNS dan DHCP berada pada server yang berasingan seperti ini. Jadi apa yang anda boleh lakukan untuk organisasi kecil seperti ini ialah anda boleh memasang Active Directory, DNS dan DHCP semuanya pada sebuah server yang sama. Sebagai kesimpulan,
jika anda bertugas dengan persekitaran yang terdiri daripada 10,000 pengguna, ya, mungkin 100,000 pengguna, Active Directory, DNS dan DHCP anda perlu berada pada pelbagai server yang berlainan. Jika anda bertugas di sebuah pejabat yang mempunyai mungkin 100 pengguna atau 1,000 pengguna, ya, semua servis-servis ini boleh berada di dalam sebuah server sahaja. Apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan memasang Active Directory, DNS dan DHCP ke dalam server kita, dan ini akan memberikan kita sebuah domain controller atau DC. Jadi untuk kelas hari ini, kita akan menamakan server kita sebagai server-DC1 yang menunjukkan bahawa ini merupakan domain controller pertama di dalam Forest Road domain kita. Jadi seperti yang pernah saya bicarakan dalam kelas sebelum ini, anda boleh mempunyai banyak domain controller. Anda boleh mempunyai contohnya 50 domain controller. Ya, jika rangkaian anda begitu besar, ya, menyebar ke seluruh dunia dengan site-site yang berbeza, jadi anda boleh mempunyai banyak domain controller. Tapi jika anda bertugas untuk persekitaran pejabat yang kecil, anda hanya memerlukan sebuah domain controller sahaja. Jadi saya harap anda telah faham konsep asas berkenaan dengan domain controller, Active Directory, DNS dan DHCP, dan seterusnya kita akan mula membuat pemasangan servis-servis ini. Kita terus ke Windows Server. Okey, saya mempunyai pelayan Windows Server 2012 saya di sini dan ia merupakan pemasangan baru, fresh install. Okey, alatan yang pertama kita akan gunakan hari ini adalah Server Manager. Untuk membukanya, kita turun ke sudut kiri bawah, klik di sini dan seterusnya kita pilih toolbar ni, Server Manager. Server Manager pada dasarnya memberi kita beberapa tools, ya, yang kita perlukan untuk kita mentadbir server kita, untuk kita administer server kita. Ketika pertama kali Server Manager saya dibuka, kita akan dapat melihat di sebelah kiri ini ia mengatakan Local Server, All Servers, File and Storage Services. Apabila kita memasang lebih banyak servis ke server kita nanti, kita akan dapat lebih banyak option di sebelah kiri ini. Perkara yang sama berlaku di sudut kanan atas iaitu di bawah menu Tools. Sekarang saya mempunyai servis-servis tertentu yang telah dipasang secara default di server ini. Dan inilah senarainya. Nanti apabila kita pasang lebih banyak servis di server ini, kita akan mendapat lebih banyak tools tersenarai di sini. Perkara pertama yang ingin saya lakukan adalah menukar nama server. Jadi mari kita pergi ke sini iaitu ke Local Server. Secara default, sebaik saja saya memasang OS Windows Server 2012 ini, ia memberikan nama Win-O6IT566QLCJ. Ya? Jadi saya ingin menukarkan nama server ini kepada nama yang lebih mudah diingati atau lebih mudah dikenali. Untuk lakukannya, klik pada Computer Name dan ia akan membuka System Properties Windows. Dari sini, kita klik butang Change. Dan sekarang saya boleh menukar nama komputer dan saya ingin namakan server ini sebagai server-DC1. Dan kemudian klik butang OK. Okey, setiap kali anda melakukan apa-apa dengan server, anda harus ingat bahawa anda mungkin perlu restart server. Ya. Jadi setiap kali anda menukar, ya, atau install servis, ya, setiap kali anda menukar nama komputer seperti yang kita buat ini, anda mungkin perlu restart server. Ini merupakan satu perkara yang perlu diambil perhatian, iaitu semasa anda mula mentadbir server di dunia pekerjaan sebenar. Sekiranya berlaku kes seperti ini, sudah pasti pada sesuatu ketika itu ada pengguna yang sedang menyambung ke server. Apabila anda perlu restart semula server, anda perlu maklumkan dahulu kepada pengguna atau klien bahawa server akan di-restart. Jadi pastikan pengguna tahu bahawa anda perlu restart semula server. Justru, pengguna atau klien yang sedang menyambung ke server mempunyai masa, contohnya untuk save file mereka dahulu sebelum server anda dimatikan dan di-restart. Untuk ini, saya perlu klik butang OK dan seterusnya saya restart server. Jadi sekarang kita pergi semula ke local server dan kita dapat melihat bahawa nama komputer kita sekarang telah pun disebut sebagai server-DC1.
Jadi kita telah berjaya menukar komputer name untuk server kita ini. Dari sini sekarang kita akan menambah fungsi ke server kita, iaitu kita akan menambah Active Directory, DNS dan DHCP. Untuk itu, klik Manage dan klik Add Roles and Features. Secara asasnya, kita akan melalui langkah-langkah menerusi wizard ini. Jadi, kita klik butang Next. Kita biarkan pilihan default, iaitu role-based or feature-based installation dan klik Next. Ini pun kita biarkan default, Next. Okey, sekarang ia bertanya kepada kita, apakah yang kita mahu pasang? Jadi, apa yang kita akan lakukan ialah kita akan memasang Active Directory Domain Services, DHCP Server dan DNS Server. Jadi, sekarang saya pilih Active Directory Domain Services dan kemudian ia memberitahu saya semua features lain yang perlu dipasang. Dan ini adalah senarainya. Jadi kita klik saja Add Features. Kemudian kita turun ke bawah dan pilih DHCP Server. Sekali lagi, Add Features. Okey, ini adalah amaran yang diterima semasa proses ini dan pada dasarnya kita akan menyelesaikan semua amaran ini pada masa akan datang. Untuk itu, kita klik saja Continue. Okey, langkah seterusnya adalah pergi ke bawah lagi dan klik DNS Server. Dan klik Add Features. Juga ia memberikan amaran dan klik saja Continue. Jadi sekarang Active Directory Domain Services, DHCP Server dan DNS Server telah pun dipilih. Dan kita klik butang Next. 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 Dan klik butang Install. Jadi proses ini akan memasang semua servis yang kita perlukan untuk Active Directory, DNS dan DHCP. Sekarang apa yang anda perlu lakukan hanyalah tunggu. Saya akan kembali sebentar lagi apabila semua proses ini telah selesai. Jumpa sebentar lagi. Okey, sekarang proses pemasangan telah pun selesai. Active Directory, DHCP Server dan DNS Server telah pun dipasang. Skrin ini memberitahu anda bahawa anda perlu melakukan beberapa perkara. Untuk kelas hari ini, apa yang kita akan lakukan ialah kita akan promote this server to a domain controller. Untuk itu, kita klik padanya dan ini akan membawa kita kepada langkah-langkah ataupun proses untuk mengubah server ini menjadi domain controller. Sekarang anda perlu fikirkan apa yang anda perlu lakukan. Adakah kita mahu menambah domain controller ke domain sedia ada? Jawapannya sudah pasti tidak kerana kita belum lagi mempunyai domain. Adakah kita mahu menambah domain baru kepada forest yang sedia ada? Sekali lagi, kita belum mempunyai domain dan kita juga belum mempunyai forest. Kita belum mempunyai apa-apa lagi. Jadi apa yang akan kita lakukan ialah kita akan menambah forest baru. Sekarang ini ia menanyakan kepada anda apakah root domain name ataupun nama domain root. Jadi kita katakan kvipo.com. Satu-satu perkara dengan Windows Server 2012 ini ialah ia mesti mempunyai tanda titik untuk nama domain root. Ya, anda tidak boleh hanya menaip kvipo saja. Ya, anda boleh type sama ada kvipo.com atau .edu atau .biz. Ya, asalkan ada dot. Seterusnya, klik Next. Sebelum itu, adakah saya perlu mendaftar atau memiliki nama domain ini? Ini semua adalah dalaman dan untuk rangkaian dalaman saja. Jadi anda boleh menggunakan apa saja nama domain yang anda mahukan. Anda boleh gunakan google.com, microsoft.com, ya, kvipo.com, rizal.com. Tidak menjadi masalah kerana semuanya adalah dalaman saja. Semasa anda berada di persekitaran dunia pekerjaan sebenar nanti, anda perlu gunakan nama domain sebenar organisasi anda. Okey, sekarang skrin ini menanya kita functional level untuk server ini. Okey, Active Directory telah pun wujud di dalam dunia Windows sejak sekian lama. Sejak tahun 2000, pelbagai versi Windows Server telah dikeluarkan. Ya, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, ya. Dan ini pula Windows Server 2012. Apabila versi baru keluar, terdapat penambahan ciri atau penambahan fungsi baru. Jadi Active Directory sekarang ini mempunyai lebih banyak features berbanding dengan Active Directory Windows 2000.
Jika anda bekerja dengan organisasi besar, mungkin organisasi anda itu menggunakan peralatan yang disebut legacy. Maksud legacy di sini adalah server lama yang berusia lebih 10 tahun dan organisasi anda masih menggunakannya. Katakanlah server lama itu menggunakan Windows 2000 atau Windows Server 2003. Ya. Jadi mereka tidak mempunyai fungsi penuh Windows Server 2012. Jadi jika anda mempunyai server lama seperti itu, anda perlu memilih functional level bergantung pada server lama tersebut. Jadi untuk hari ini, oleh kerana kita membina rangkaian baru, kita boleh katakan bahawa functional levelnya adalah Windows Server 2012. Di bawah ini juga ia akan menanyakan beberapa perkara lain kepada anda. Checkbox di sini menanyakan capabilities atau kemampuan server ini. Kita telah pun memasang DNS sebelum ini. Jadi checkbox domain name system atau DNS server ini telah pun ditanda secara default. Server ini juga merupakan server pertama di dalam domain ini. Jadi Global Catalog atau GC juga dipasang secara default. Dan sekali lagi, oleh kerana ini merupakan server yang pertama, kita tidak boleh menjadikannya Read Only Domain Controller atau RODC. Seterusnya kita perlu tetapkan kata laluan untuk Directory Services Restore Mode atau DSRM password. Okey, saya tetapkannya. Dan klik butang Next. Seterusnya ia memberi amaran ini. Ini kerana kita belum lagi menyiapkan konfigurasi DNS server. Jadi kita abaikan saja amaran tersebut buat masa ini. Kita akan menangani amaran ini dalam kelas yang akan datang. Jadi untuk itu kita klik saja butang Next. Sekarang ia akan meminta nama NetBIOS. NetBIOS digunakan suatu ketika dahulu. Pada dasarnya NetBIOS ini adalah nama domain yang digunakan suatu ketika dahulu. Jadi untuk server ini NetBIOS domain name saya letakkan sebagai KV Ipoh. Satu perkara yang perlu diambil perhatian, nama domain NetBIOS ini tidak boleh melebihi 15 aksara. Jadi saya tidak boleh letakkan College Vocational Ipoh kerana ia lebih daripada 15 aksara. Jadi apa saja nama domain NetBIOS yang anda pilih, pastikan ianya kurang daripada 15 aksara atau 15 karakter. Seperti yang kita telah bincangkan dalam kelas sebelum ini, Active Directory adalah merupakan database. Jadi skrin ini menanya anda di manakah maklumat database tersebut harus disimpan. Jika anda memutuskan untuk meletakkan di sesuatu partition yang berlainan, di sinilah maklumat tersebut anda perlu nyatakan. Tetapi untuk hari ini saya klik Next dan biarkan ia secara default. Sekarang ia bertanya kepada anda, adakah anda benar-benar mahu melakukan semua ini? Jawapannya sudah pasti ya dan kita klik butang Next. Skrin ini menunjukkan beberapa amaran yang berlaku semasa proses pemasangan tadi. Selagi tidak ada tanda amaran berwarna merah, kita boleh lanjut ke langkah seterusnya dan klik butang Install. Jadi sekarang server ini telah pun di-reboot, Active Directory, DNS dan juga DHCP telah pun dipasang. Jika kita melihat di sebelah kiri server manager ini, kita akan melihat bahawa sekarang kita mempunyai pilihan baru iaitu ADDS, DHCP dan DNS. Apabila kita pergi ke tools sekarang, kita akan melihat bahawa sekarang kita mempunyai lebih banyak option di bawah ini. Kita ada Active Directory Domains and Trusts, Active Directory Sites and Services, Active Directory Users and Computers, DHCP dan DNS. Jika kita pergi ke local server, kita akan dapat melihatnya di bawah ruangan domain tertera kvipoh.com. Jadi sekarang nama komputer adalah server-dc1 di kvipoh.com. Jika kita lihat di sini, terdapat tanda amaran di bahagian notification. Jika kita mengkliknya, kita akan dapat melihat bahawa kita perlu menyelesaikan konfigurasi DHCP. Kita akan lakukan ini dalam kelas yang akan datang. Ruangan bendera kecil ini adalah bahagian yang akan memberitahu anda apa yang perlu anda lakukan. Ia akan memberi peringatan dan kemudian memberi anda link ke alatan atau tools yang perlu anda gunakan untuk menyelesaikan amaran tersebut.
Jadi itu saja yang kita perlu lakukan untuk memasang Active Directory, DHCP dan DNS dan kita telah pun berjaya melakukannya. Seperti biasa, saya berasa seronok mengajar kelas hari ini dan tidak sabar untuk berjumpa anda lagi dalam kelas yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi.